Pada pagi ini insya-Allah kita akan berbicara berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Sebab pada malam ni bermulanya pertengahan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban. Nisfu tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita ialah tengah-tengah, pertengahan. Jadi kita masuk pertengahan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban, dan saya percaya banyaklah masjid-masjid kita, surau-surau kita yang mengadakan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang tertentu bersempenakan dengan Sya'ban dan juga nisfu Sya'ban. Baik, sidang hadirin mukminin, kita mulakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma raaituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah kata maksudnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sehingga kami kata baginda tidak berbuka, dan baginda berbuka sehingga kami kata baginda tidak berpuasa. Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna dalam sebulan kecuali dalam bulan Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat baginda paling banyak berpuasa dalam sebulan daripada berpuasa dalam bulan Sya'ban. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim, maksudnya hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sidang hadirin mukminin, apa maksud hadis ni? Hadis ni dia nak bagi tahu kepada kita, ataupun Aisyah radhiyallahu anha, dia nak bagi tahu kepada kita yang setakat pemerhatian Aisyah kepada suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi ni kalau puasa tu macam nak puasa terus. Macam tu maksud dia. Hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, macam tu. Nabi ni kalau dia puasa nampak macam tak mau berbuka dah, kan? Nampak macam nak puasa setiap hari, berterusan puasa itu, nampak macam tu. Dan Nabi kalau Nabi tidak berpuasa, kan, kalau Nabi tidak berpuasa nampak macam Nabi tak mau puasa-puasa dah. Hari ni tak puasa, esok tak puasa, macam tu. Itu apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu cara Nabi, kan? Itu cara Nabi. Sebab tu kita antara sunnah yang diajarkan kepada kita, contohnya ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Hari ni puasa, esok tak puasa, dia macam tu, kan? Walaupun itu adalah perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Sebahagian mengatakan bahawa masih disyariatkan kita berpuasa sunat walaupun setiap hari dan sebagainya, tapi itu antara perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah puasa Nabi Daud alaihissalam itu lebih afdal ataupun selain daripada puasa Nabi Daud itu yang lebih afdal. Tak apalah, yang tu kita tak mau bincang tajuk tu. Tapi pada pagi ni tajuknya ialah Aisyah dia bagi tahu kepada kita bahawa yang dia nampak Nabi puasa macam tu. Nabi puasa macam tu. Ada masa Nabi puasa nampak macam nak puasa straight je, kan? Time Nabi tak puasa nampak macam tak mau puasa je. Itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat baginda, kita pun kita akan meninggal dunia, nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, akan dibangkitkan di hari akhirat, dan kita mahu supaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bercita-cita untuk hidup dalam syurga, untuk bersama-sama dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu contoh yang paling baik untuk kita ikuti adalah contoh daripada Nabi.
Jadi itu yang kita nak pelajari, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ni juga Aisyah bagi tahu bahawa dalam setahun tu, dalam semua bulan-bulan yang ada, yang Nabi puasa penuh straight, ada satu je. Puasa Ramadan. Yang Nabi puasa straight, non-stop. Kan? Tak ada cuti-cuti, tak ada. Straight. Apa dia? Ramadan. Satu je. Maknanya, kalau kita nak ikut sunnah Nabi, katalah tuan-tuan nak puasa sunat pada bulan-bulan selain daripada Ramadan, kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut Nabi, bulan yang lain selain daripada Ramadan, kalau tuan-tuan memang suka puasa, masih lagi jangan puasa penuh. Masih lagi jangan puasa penuh. Barulah tepat kita ikut amalan Nabi. Baru tepat. Bukan menjadi larangan. Tidak dilarang tuan-tuan nak puasa juga, itu tidak dilarang, tetapi dia bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Sebab itu para ulama datangkan cerita berkenaan dengan puasa Nabi Daud. Jangan puasa straight, kan? Puasa selang-seli. Baik. Jadi siapa nak puasa, jangan dia puasa penuh satu bulan jikalau di luar daripada Ramadan. Pasal apa macam tu? Yang tu banyaklah perbincangan di kalangan para ulama. Sebahagiannya mengatakan bahawa untuk mengelak lemahnya tubuh seseorang Islam. Kalau kita puasa je sepanjang masa, dibimbangi lemah tubuh kita. Tubuh kita ni dia perlukan makanan. Puasa tu bagus, tapi kalau puasa terlalu banyak, dibimbangi mendatangkan benda lain pula. Takut datang mudarat, takut dibimbangi datang risiko-risiko lemahnya tubuh kerana kekurangan makanan. Itu antaranya lah benda-benda yang disuarakan oleh para ulama, antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar kepada umatnya supaya berterusan berpuasa. Jadi yang paling afdal di sisi sebahagian ulama, dan ramai ulama yang berpendapat bahawa selain daripada Ramadan, nak puasa banyak juga, puasa dengan cara yang disebut sebagai puasa Nabi Daud, selang-seli. Supaya tubuh kita tu pada satu masa dia ada masa rehat dia, yakni puasa, dan juga dia masih lagi dapat banyak makanan ataupun cukup makanan untuk kesihatan tubuh badan kita. Baik. Berkata Al-Imam Sirajuddin Ibnul Mulaqin Asy-Syafi'i dalam kitab At-Tawdih, dia bawa ucapan daripada Ibnu Duraid bahawa Sya'ban ni dinamakan sebagai Sya'ban. Sya'ban ni kalau bahasa Melayu maksudnya bertebaran lah, kan, bertebaran. Itu maksud Sya'ban. Baik, sebab apa? Sebab dia kata bertebaran. Orang Arab zaman dulu, masa dia orang masih lagi jahiliyah, zaman jahiliyah, masa mereka belum lagi mengimani, menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mereka masih lagi menyembah berhala, mereka ni bila masuk bulan ni, bulan hak kata panggil Sya'ban ni, mereka keluar daripada tempat masing-masing duk cari air. Cari air. Dan kita tahulah bangsa Arab ni ataupun negara Arab ni satu negara padang pasir yang tidak banyak air sebagaimana di tempat kita lah. Kita di Pulau Pinang ni alhamdulillah air tu banyak. Kan, air tu banyak. Kita tengok sungai, kita ada air terjun. Di negara kita ni macam-macam, kita ada air laut, macam-macam. Sumber air tu banyak. Cuma terpulang kepada kita nak pakai teknologi mana, kan? Tapi kita cukup senang kita ni dengan kawasan hutan hujannya, dengan bukit bukau, kawasan tadahan air, tasik. Jadi kita ni senang dari segi air. Sebab itu kita di Malaysia ni kalau masih was-was lagi mandi wajib, yang ni problem lah. Kan, orang Arab air hak sikit pun, kan, Nabi dan sahabat air yang sikit pun dia boleh mandi wajib. Yang kita ni susah padahal pakai shower tu, tu was-was lagi, kan, duduk dalam bilik air lama-lama. Yang tu
yang tu terkeluar daripada ajaran Nabi. Jadi kita jangan was-was, jangan guna air banyak sangat, jangan melampau, jangan lama sangat dalam bilik air. Tengok orang lain dia mandi wajib berapa lama, ambil average. Kalau orang lain biasanya mandi wajib 10 minit, tu maka kita pun kena buat macam tu. Kalau sampai sejam mandi wajib, itu maknanya kita telah silap. Kita kena ukur. Kita tengok orang lain ambil wuduk berapa lama, kan? Kita pun ambil wuduk kena time macam tu juga. Itu cara untuk kita adjust diri kita supaya kita tidak ada penyakit yang macam was-was, membazir dan sebagainya. Jadi kalau nampak isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kawan kita komplain, apa ni hang ni lama sangat dalam bilik air dan sebagainya, kita kena adjust, kan? Kita tengok average orangnya macam mana supaya kita boleh tempatkan, locate diri kita ni di tempat yang sama sebagaimana orang. Jangan ada penyakit yang pelik-pelik. Baik. Kemudian ada juga yang kata nama Sya'ban ni sebab orang Arab pada waktu dulu dia bertebaran. Sebab orang Arab ni tahulah kan, dia perang, kan, dia rompok. Ini cerita orang zaman dulu. Zaman kita ni tak ada dah, kan, orang belah pokok tampang ni pergi merompok ada. Ni masuk bulan Sya'ban ni, Syekh, jom kita pergi merompok. Kan, tak ada. Ni cerita orang Arab jahiliah dulu. Dia dengan pedang, dia dengan senjata dia, memang kerja dia memang kerja lagu tu lah. Tunggu rombongan perdagangan dia lalu ke apa ke, nampak ada siapa yang lalu 2-3 orang, dia pergi rompok. Kan, itu cerita orang-orang dulu lah, kan, orang zaman dulu. Kita zaman sekarang ni alhamdulillah hidup dah banyak dah ikut undang-undang. Kita hidup dengan penuh aman damai harmoni. Jadi ini alhamdulillah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita nak keluar daripada rumah kita dah tak takut dah, kan, kecuali adalah pocket area, kan, adalah pocket area, tempat-tempat yang tertentu, yang terpencil, yang masih banyak lagi lah ragut, samun, yang tu na'udzubillah. Kita minta supaya Allah Ta'ala jauhi tempat kita ni, Korea kita ni, daripada menjadi tempat-tempat yang dia punya crime rate dia, kadar jenayah dia tinggi. Kita minta jauhlah daripada berlaku benda-benda seperti itu. Baik, pada masa yang sama para ulama mengingatkan kepada kita bahawa janganlah kita mengkhususkan untuk berpuasa pada hari-hari tertentu dalam bulan Sya'ban, kan? Jangan khususkan pada hari-hari tertentu. Kita nak puasa, puasalah, kan? Kita ambil masa-masa yang senang bagi kita. Ambil yang senang bagi kita. Kita jangan paksa buat satu benda memandai-mandai, kita nak puasa hari ni, tak. Kita jangan kuat-kuasakan ke atas diri kita benda yang tak perlu. Benda yang tak perlu. Kita permudahkan amalan tu, kita permudahkan. Nak puasa, cari waktu yang sesuai dengan kita. Yang sesuai dengan kita. Kalau katalah kita, hari ni tak boleh sebab hari ni kerja sebagai contoh. Tak apalah. Tak payah puasa hari ni. Cari puasa hari yang kita rasa sesuai dengan kita. Mungkin hari ni sesuai untuk kita, mungkin hari ni tak sesuai untuk kita, maka kita yang pilih sendiri. Baik. Kemudian para ulama dia timbulkan persoalan. Kenapa Nabi tidak berpuasa penuh selama sebulan dalam bulan Sya'ban? Pasal apa Nabi tak puasa penuh? Maka berkata Al-Imam Sirajuddin Ibn Al-Mulaqin Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tawdih, dia kata bahawa supaya manusia ataupun orang ramai tidak menyangka bahawa wajib berpuasa dalam bulan Sya'ban, nak mengelakkan kekeliruan. Sebab tu kita dalam masyarakat kita ni memang kita pun masih lagi diajar, contohnya Imam Malik dan banyak ulama-ulama lain yang mencadangkan supaya amalan kita tu jangan menggambarkan hukum yang tidak sepatutnya. Jangan gambarkan hukum yang tidak sepatutnya. Contoh, kita semayang tadi. Semayang berjemaah. Kan, kita semayang berjemaah. Lepas semayang berjemaah, sunat kita wirid, kan? Sunat kita wirid. Tapi jangan kita paksa diri kita kok mana pun nak kena wirid juga. Jangan lagu tu. Sebab Nabi tunjuk contoh belaka. Nabi tunjuk contoh belaka.
Sunat kita wirid zikir sebagaimana yang kita duk amalkan itu berdasarkan sumber-sumber yang betul. Baik, yang tu bagus. Tapi pada masa yang sama Nabi juga mengajarkan kepada kita bahawa lepas sembahyang terus bangun. Ada juga. Pasal apa? Nak tunjuk kepada kita semua keringanan dalam agama. Mungkin tuan-tuan sibuk kan, nak kena ambil anak. Mungkin orang perempuan ada benda nak kena masak, ada benda nak kena buat dan sebagainya. Lepas-lepas sembahyang terus cabut pergi selesaikan kerja yang mana tak settle lagi. Itu Islam. Dalam keadaan Islam menggalakkan, dalam keadaan Islam sangat suka kan, menganjurkan kepada kita berwirid, zikir, apa semua, doa lepas sembahyang. Tapi pada masa yang sama Islam juga mengajar kepada kita keringanan, kemudahan. Siapa yang kalut dengan anak ke, urusan rumah tangga ke, nak hambat waktu pejabat dan sebagainya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun terus pergi. Fadal. Kan? Itu kemudahan dalam agama. Kita boleh wirid sambil-sambil jalan kaki. Boleh wirid sambil-sambil memandu kenderaan, bawa motor, boleh. Ini contoh kemudahan dalam agama. Tapi janganlah bangun masa imam belum bagi salam lagi. Yang tu tak boleh lah. Ni pun satu hal juga. Nak cerita dekat tuan-tuan, ni subuh-subuh dia kena cerita sikit baru hilang mengantuk. Saya masa saya budak-budak dulu, masa tu saya jadi presiden Persatuan Mahasiswa UIA. Jadi biasalah kita buat program macam-macam, termasuk program pergi keluar negara, pergi China, pergi macam-macam lah, Saudi dan sebagainya. Jadi bila kita buat program, jadi kita telah diterima sebagai duyuf, sebagai tetamu kerajaan Arab Saudi. Jadi kerajaan Arab Saudi disponsor semualah, disponsor semua kedatangan kami untuk buat program di Mekah dan juga di Madinah. Masa tu umur saya awal 20-an lah, lebih kurang 22, 23 macam tu. Jadi sepatutnya duduk di istana raja tu kan. Bila kita jadi duyuf, kita jadi tetamu, sepatutnya duduk di istana raja tu. Tapi pada masa tu dia orang ada buat renovation, tengah dibaiki istana tu. Jadi mereka letakkan kami di Hotel Syuhada, di Hotel Syuhada. Jadi pada masa tu tuan-tuan, kita budak lagi umur awal 20-an, semangat ni. Semangat apa? Nak pergi cium Hajarul Aswad. Nak cium Hajarul Aswad. Kita budak-budak kan masa tu, duk tengok orang berebut Hajarul Aswad. Aku kok mana pun aku kena cium juga Hajarul Aswad ni. Kan? Kok mana mesti cari jalan kan nak cium. Cubaan pertama saya rempuh ni ramai-ramai tu, kita budak lagi masa tu. Kan seronok kan. Kita budak lagi, aku mana pun aku nak rempuh juga. Apa tuan-tuan, melayang kita. Aku melayang. Dia orang tarik kait ihram saya yang atas tu kan, kait ihram tu macam tarik tali depan Kaabah. Tak tahulah mamat mana tarik kait ihram. Tanggal kait ihram yang bahagian atas. Nasib baik tak tangan yang bawah. Kalau dia tarik yang bawah naik saya itu. Kan. Ni ni berebut nak cium Hajarul Aswad. Allah. Baik. Lepas tu saya dapat idea. Saya duk tengok waktu-waktu tertentu kan, azan bila, ikamat bila, kita tengok rupa-rupanya belakang imam tu kita ada peluang. Duduk belakang imam, nanti imam bagi salam, kita boleh lompat terus pergi cium Hajarul Aswad. Okay, aku dapat dah hari ni. Kan? Okay, confident dah aku dapat kali ni. Jadi memang dapat sungguh sembahyang belakang imam tu, dan Hajarul Aswad memang depan kita dah. Yang depan kita, confirm dapat kat kita. Tuan-tuan nak tahu apa berlaku? Saya dah ingat dah, imam bagi salam je, saya akan bagi salam, saya akan lompat pergi. Pergi cium Hajarul Aswad. Ini cerita zaman budak. Cerita zaman budak. Tuan-tuan nak tahu apa berlaku? Imam bagi salam. Ni, imam bagi salam ni, saya dah nampak dah, penuh orang pergi lompat dekat Hajarul Aswad. Bila masa dia bagi salam? Bila masa dia bagi salam? Kita pun tak tahu bila masa dia bagi salam. Dia lompat daripada saf kita ni, sama-sama saf depan ni, dia lompat, semua bakal lompat. Imam bagi salam, dia dah ada dah, sampai dekat Hajarul Aswad. Ni masalah orang kita. Ni jangan buat perangai macam tu lah. Kan, tunggu imam bagi salam dulu.
Kan? Jadi kita, ini kemudahan dalam agama. Tak apa, tak wirid, tak zikir sebab kita ada urusan. Tapi tunggu imam bagi salam, kita bagi salam dengan cara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu bangun, urusan apa? Silakanlah. Itu contoh kan keringanan yang ada dalam agama, walaupun pada masa yang sama Islam mengajar kepada kita memperbanyakkan wirid, zikir, doa-doa apa semua itu, tapi pada masa yang sama ada keseimbangan, balance kan, kita balance dalam kehidupan kita. Kemudian para ulama berbeza pendapat kan, kenapa banyaknya Nabi berpuasa dalam bulan Syaban? Pasal apa? Lepas Syaban, Ramadan. Dah Ramadan, puasa sebulan penuh. Tapi pasal apa sekarang ni soalan? Pasal apa? Bulan Syaban ni Nabi banyakkan puasa, walaupun Nabi tidak berpuasa penuh dalam bulan Syaban. Ini dibincangkan oleh para ulama. Maka ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan bahawa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap bermusafir. Nabi kerap bermusafir ataupun banyak keperluan-keperluan lain, sehingga Nabi banyak terhalang daripada melakukan puasa sunat 3 hari setiap bulan. Maka Nabi menggabungkan semua puasa sunat 3 hari setiap bulan itu, dan Nabi melakukannya dalam bulan Syaban. Itu pendapat yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Orang kata puasa hari putih. Kan, puasa hari putih 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ini ulama berbeza pendapat. Apa maksud puasa 3 hari sebulan? Sebahagian ulama mengatakan bahawa 3 hari sebulan maknanya puasa hari putih 13, 14, 15, tengah-tengah bulan tu 13, 14, 15 puasa. Bulan depan gitu juga 13, 14, 15 puasa. Macam itulah setiap bulan. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa yang dikatakan puasa hari putih 13, 14, 15 itu ada kecacatan kepada sanad hadis berkenaan. Yang sahihnya ialah maksud 3 hari sebulan ialah mana-mana hari dalam sebulan. Tidak terikat dengan 13, 14, 15. Mana bila tuan-tuan masuk setiap bulan tu bukan Januari, Februari, bulan kita lah, bulan Islam kita ni kan, Syaban kan, sebelum ni Rejab apa semua tu, nanti akan datang Muharram apa semua. Setiap bulan Islam tu dalam sebulan tuan-tuan pilih 3 hari je. Pilih 3 hari. Tuan-tuan nak ambil hari Isnin ke, sempena hari Isnin kan. Jadi kalau hari Isnin, minggu ni hari Isnin yang pertama, minggu depan Isnin yang kedua, lagi satu Isnin yang ketiga sebagai contoh lah, sebagai contoh. Ataupun tuan-tuan nak ambil Isnin yang akhir sekali, atau pulang kepada keselesaan masing-masing, ataupun hari Khamis ke, ataupun sempena apa-apa tuan-tuan ambil. Tapi yang penting 3 hari sebulan. Sunat kan, sunat kita jadikan amalan kita dalam sebulan, pilih mana-mana 3 hari. Ataupun tuan-tuan nak ambil hari cuti, tuan-tuan kerja Isnin sampai Jumaat, cutinya Sabtu dengan Ahad kan. Walaupun sebahagian ulama kata tak boleh puasa hari Sabtu sebagai contoh, ataupun puasa hari Ahad. Tapi yang dikatakan makruh ataupun dilarang puasa hari Sabtu, hari Ahad tu kalau kita sengaja memilih Sabtu dan Ahad kerana nama dia Sabtu, yang tu yang tak boleh. Kerana nama dia Ahad. Sebab apa? Sebab orang Kristian, orang Yahudi memuliakan hari itu. Tapi kalau kita pilih Sabtu dan Ahad sebab dia cuti kan, sebab dia cuti, kita ada kat rumah kan, itu masa yang kita ada ruang untuk kita. Hari waktu kerja tak boleh sebab kita penat apa semua, yang tu dibolehkan. Yang tak bolehnya memilih Sabtu kerana memuliakan Sabtu, yang tu tak boleh. Memilih hari Ahad untuk puasa sebab memuliakan Ahad, yang tu tak boleh kerana itu mirip kepada agama lain. Tapi kalau dia berkebetulan hari kita cuti, hari kita ada family sama-sama ramai-ramai, yang tu dibolehkan kan dalam agama. Jadi itu pendapat yang pertama. Jadi Nabi ni dia suka sangat puasa sunat 3 hari dalam sebulan, tapi sebab Nabi banyak terhalang.
banyak terhalang untuk puasa sunat 3 hari dalam sebulan tu, maka Nabi kumpul yang mana yang tak sempat tu dalam bulan Sya'ban. Maka itu yang disebut oleh pendapat yang pertama, kenapa Sya'ban Nabi puasa banyak dalam bulan tu. Sebab apa banyak? Walaupun tak penuh sebulan, tapi kenapa banyak berkumpul? Sebab Nabi kutip hak mana puasa-puasa yang Nabi tak sempat buat dalam bulan-bulan lain, berkumpul dengan Sya'ban sebelum jumpa dengan Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Kan? Pendapat yang kedua, kerana mengagungkan bulan Ramadan, memuliakan Ramadan, maka Sya'ban ni kita bersiap dah. Ramadan kan puasa, maka Sya'ban bersiap dengan puasa. Macam tu. Itu pendapat yang kedua. Macam kita memuliakan tetamu. Macam mana kita memuliakan tetamu? Macam tu lah. Tetamu tak datang lagi, betul tak? Tapi kita dah sapu kat rumah, vacuum rumah, kan, lap tingkap, lap meja. Tuan-tuan jemput tetamu datang rumah tu, relax je, apa ni, atas sofa penuh kain, tak lipat, kan? Seluar kecil pun ada atas sofa. Kita datang, kawan-kawan AJK Masjid datang tengok, tu dia baju kecil ada, seluar kecil ada atas sofa. Tak ada. Mana ada orang lagu tu? Tak ada. Siapa yang perangai lagu tu cukup teruk lah. Kita ada orang nak datang kat rumah, kalut kita ni, clearkan apa ni, baju-baju bawa angkat tadi, kita clearkan, masuk dalam bilik. Anak kata, mak pasal apa baju penuh dalam bilik ni pak menakan hang nak mai. Kan? Bagi clear dulu. Nasib baik pak menakan mai, kalau tidak sebulan baju tu atas kursi. Kan? Angkat-angkat kain buah atas kursi, angkat-angkat kain buah atas kursi. Anak tanya, mak baju sekolah mana? Ambil atas kursi. Kan? Tak payah lipat, senang buat kerja lagu tu. Ni saja nak usik orang perempuan. Kan? Baik, jadi tuan-tuan sekalian, itu cara kita memuliakan tetamu. Ni tetamu nak datang malam karang ni, tapi pagi ni, tengah hari ni, isteri kita berpeluh kat dapur, kan, masak ni, supnya apa, pasal apa? Ni adik-beradik nak mai daripada KL lah, apa semua pakat nak mai. Jadi itu cara kita memuliakan tetamu. Sebelum tetamu datang, nampak kalut dah. Nampak kalut dah. Itu kata yang kata memuliakan tetamu. Tapi kalau kita buat tak tahu je, kan, tunggu sampai tetamu datang, barulah ambil depan-depan dia, ambil baju pergi buh dalam bilik, sapu sampah depan dia, yang tu berat. Yang tu berat. Jadi kita macam itulah cara kita memuliakan tetamu. Sebelum tetamu datang, kita dah prepare. Jadi Ramadan ada satu bulan yang agung. Kan, Ramadan adalah bulan ibadat, madrasah, satu latihan kepada kita. Maka Nabi memuliakan kedatangan Ramadan dengan sebulan sebelum tu, yakni Sya'ban, Nabi dah memperbanyakkan puasa. Itu pendapat yang kedua. Kan, kemudian isteri-isteri Nabi qada. Ini pendapat yang ketiga mengatakan bahawa isteri-isteri Nabi qada, yakni ganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, dengan cara qada tu bulan Sya'ban. Kalau bahasa kita sekarang ni, last minute punya qada. Kalutlah. Ramadan nak mari dah, kan, tinggal beberapa hari lagi, kalut bulan Sya'ban, kalut pakat qada semua, kan. Jadi para ulama mengatakan bahawa untuk menemani isteri baginda, Nabi pun puasa juga. Itu yang menyebabkan Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Macam orang perempuan nak puasa, kan, suami teman tak? Tak. Teruk orang pokok tampang ni. Teruk sungguhlah. Temanlah isteri kita puasa, kan. Dia puasa, dia ada 10 hari lagi, kan. Kalutlah puasa, kan. Sebab ni nak jumpa Ramadan. Jadi kita sebagai suami yang baik, nak ikut teladan Nabi kita, kita pun puasalah juga. Kita puasalah juga. Jangan dok pi marah dia. Apalah hang ni, tu orang punya teruk. Kan. Dahlah dulu last minute, ni pun last minute juga. Kan, janganlah marah. Orang perempuan duduk kalut, dia sibuk macam-macam urusan. Bila dah dekat Ramadan, barulah dia nak puasa. Kita pun sebagai suami yang baik, yang mencontohi Nabi, tengok isteri kita puasa, kita pun puasalah juga. Kan, barulah semangat buat ibadat, sebab kita sama-sama puasa.
Sama juga dengan semayang, kan? Kita tengok isteri kita semayang, kita pun pergi ambil air semayang juga. Kan semayang duha ke hari ni, kan? Hari ni hari kita cuti, kita tak adalah banyak benda sangat nak buat, kita semayang duha, paling kurang 2 rakaat. Kan kita nampak isteri kita bangun tengah malam, kita pun semayang juga, kan? Jadi sama-sama semayang, sama-sama buat ibadat. Jadi itu menambahkan kasih sayang antara suami isteri, dan juga jadi semangat kita nak buat ibadat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat benda baik. Isteri buat baik, suami ikut. Suami buat benda baik, isteri ikut. Jadi itu yang sepatutnya berlaku dalam rumah tangga orang-orang yang beriman. Baik, itu pendapat yang ketiga di kalangan para ulama. Sebab apa Nabi banyak puasa dalam bulan Syaban. Yang keempatnya pasal apa? Pendapat yang keempat, kenapa Nabi banyak puasa bulan Syaban? Sebab Syaban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Bila manusia lalai, itulah yang Nabi tunjuk, kan? Supaya kita jangan terikut-ikut leka, kan, dengan perangai manusia yang lalai dalam bulan Syaban. Sedangkan dalam bulan Syaban terdapat keutamaan yang Nabi bagi tahu kepada kita semua, bahawa amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan tu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi suka kalau amalan-amalan Nabi diangkat kepada Allah taala, dipersembahkan kepada Allah taala dalam keadaan Nabi berpuasa. Cuma para ulama mengatakan bahawa contoh yang Nabi tunjuk ialah memperbanyakkan puasa, kan? Selain daripada itu tidak ada amalan khusus dalam bulan Syaban. Maksud dia apa? Kemudahan kepada kita. Kita pilih ikut kita. Kita suka buat baik yang macam mana. Ini kemudahan dalam agama. Ada orang dia suka buat baik dengan cara bagi makan orang. Ada orang macam tu, kan? Dia puasa mungkin dia susah. Kalau dia puasa nanti dia jadi lembek, kan? Tak semangat, jadi mudi, marah orang tu marah, suami pun kena marah. Kan? Suami usik sikit tak boleh. Wah, dia jadi macam rimau bintang, jadi macam singa. Pasal apa? Sebab perut lapar. Kan? Sebab perut dia lapar, dia tak makan, dia jadi garang semacam. Ada orang lagu tu lembek, kan? Nak buat tu tak kena, buat ni tak kena. Ada orang yang macam tu. Tapi dia bab belanja orang, oh dia cukup, kan? Dia cukup senang. Maka siapa-siapa yang senang belanja orang makan, belanja orang minum, dia buat benda yang mudah bagi dia. Masuk bulan Syaban, sukalah dia belanja orang. Dia macam bakal YB pula. Orang kata dia ni nak bertanding ke ni? Nak bertanding ke ni? Habis satu kedai kopi tu dia belanja. Contohnya, saya biasa pergi kedai kopi, tuan-tuan. Hantar anak sekolah apa semua, singgahlah kedai-kedai kopi yang tertentu. Lepas makan nak pergi bayar. Bila nak bayar tu, cashier tu kata, "Ustaz, tak bayar-bayar. Dah ada orang bayar dah." Kata, "Siapa bayar?" Dia kata, "Ada hamba Allah." Dia kata, dia bagi duit 100. Dia bagi duit 100 dekat kedai kopi ni. Dia kata, hak mana siapa-siapa main makan hari tu, perhabis 100. Dia belanja. Dia kalau ada 10 orang ke, 20 orang ke, berapa orang ke, cukup 100. Yang tu tak payah bayar. Sekarang ni kan senang cara kita nak kenduri, cara kita nak bagi orang makan, nak bagi orang minum, dengan cara kita bagi dekat kedai. Tapi jangan kedai tu tipu lah pula. Dia ambil 100 dengan kawan tu boleh cas juga. Siapa makan dia cas. Dia pun satu hal juga, kan, macam tu. Tapi banyak orang buat macam tu. Ada setengah orang dia suka tolong orang menggunakan tenaga 4 kerat dia. Dia mungkin buat puasa, dia mungkin susah, tapi dia cukup senang tolong orang. Kan? Tak payah upah apa-apa, kan? Itu pun boleh kita buat. Nampak orang susah apa-apa, tolong guna tenaga 4 kerat kita. Orang perempuan buat kelas memasak dan sebagainya, share ilmu, kan? Ni dah kalau bak masak, tak boleh cerita rahsia. This is my secret recipe. My secret recipe. Ada satu tempat tu, tuan-tuan. Saya balik kampung isteri saya. Satu makcik ni terkenal pandai buat tapai. Tapai, tahu tapai? Pandai buat tapai. Makcik ni pandai buat tapai. Tapi orang kampung kata semua tak tahu resepi dia. Cara buat tapai macam mana? Pasal apa? Saya tanya pasal apa? Semua orang kampung tak tahu. Pasal dia ada satu petua. Buat tapai tu dia kena buat dalam kelambu. Orang lain tak boleh tengok.
Sudah. Buat tapai dan kelambu ni hak pelik ni. Saya dengar-dengar gitu tuan-tuan. Hilang selera nak makan. Tak ada selera nak makan. Buat tapai dan kelambu. Tapai apa dalam kelambu? Ni masalah orang kita. Kan pelik-pelik. Jangan tuan-tuan. Kita share lah apa yang kita pandai buat. Kita pandai menanam, pandai buat kebun dan sebagainya. Share ilmu kita. Saya sebagai lawyer kan, ada berapa ramai orang duk telefon tanya masalah apa semua. Kita tidak kedekut ilmu. Kita boleh bagi nasihat, bagi panduan. Jadi semoga apa yang senang bagi kita itu kan, sebab semua manusia ni dia berbeza. Dia tak sama. Semua manusia ni Allah Ta'ala bagi kelebihan berbeza antara satu orang dengan orang yang lain. Maka kita gunakanlah kelebihan yang kita ada tadi pada jalan Allah Ta'ala untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu benda yang kita boleh buat dalam bulan Sya'ban, termasuklah nisfu Sya'ban ke apa ke. Jadi tidak terhad kepada ibadat yang tertentu. Siapa yang rajin baca Quran, mudah baca Quran, Quran tu sebaik-baiknya lah kan. Sebaik-baik zikir, Quran lah. Sebaik-baik zikir, Quran kan. Baca Quran. Kita merangkak pun tak apa, merangkak kan, duk mengeja lagi tak apa, tak jadi masalah. Kita susah baca Quran tapi cuba juga baca Quran, dapat 2 pahala kan. Pahala baca pun dapat, pahala yang susah tu pun dapat. Jadi itu adalah rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala akan hamba dia. Saya ada kenal ramai orang yang tak pandai pun baca Quran. Bila dah tua barulah mula nak baca Quran. Jadi kita bagi galakkan, tak apa, baca kan, baca, jangan malu kan. Kalau tak tahu, tak faham kat mana silap, tak mana boleh tanya. Itu tak jadi masalah. Jadi kita yang penting kita cubalah, kita cuba. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Hajar kan Al-Haytami kan, Imam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahawa seluruh apa yang diriwayatkan daripada hadis-hadis yang masyhur di kalangan masyarakat tentang keutamaan malam ini, yakni malam Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab dan malam nisfu Sya'ban, adalah batil, yakni tidak sahih, mengandungi kedustaan dan tidak ada asalnya. Cerita pasal malam Jumaat yang pertama dalam bulan Sya'ban, cerita pasal nisfu Sya'ban, tuan-tuan kena hati-hati. Sebab ada yang sahih, ada yang palsu kan, ada yang sangat dhaif. Maka yang ni yang kita kena hati-hati. Contoh apa dia? Imam Nawawi kata, Imam Nawawi ni ulama besar lah dalam mazhab Syafi'i. Dia kata sembahyang kan, sembahyang dalam bulan Sya'ban ni yang paling terkenal ada sembahyang raghaib, iaitu sebanyak 12 rakaat antara maghrib dengan isyak pada Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, iaitu bulan Rejab. Lepas tu sembahyang yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, malam ni lah, malam ni sembahyang yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Nak buat 100. Ni 100 apa? Qabliyah pun tak buat. Kan? Ba'diyah pun tak buat. Lari awal lagi tembur dah. Kan? Nak buat 100 rakaat. Tapi tak apa, kita nak cerita. Malam nisfu Sya'ban, Imam Nawawi kata 100 rakaat. Maka kedua-dua jenis sembahyang ini, yakni bulan Rejab, raghaib 12 rakaat. Jumaat yang pertama bulan Rejab. Satu lagi bulan nisfu Sya'ban, 100 rakaat. Maka Imam Nawawi kata kedua-dua sembahyang ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan mengandungi kemungkaran serta jelek. Ni tuan-tuan kena tahu. Agama kita ni dia cantik, tuan-tuan. Agama kita ni dia cantik. Sebab apa agama kita cantik, tuan-tuan? Agama kita cantik sebab dia tidak terlalu menyusahkan kita, dan pada masa yang sama dia ajar kepada kita jangan lalai. Kita duduk antara dua. Lalai sampai tak semayang, tak buat ibadat, tak berdoa kepada Allah pun tak mau. Yang tu pun tak mau, yang tu. Pada masa yang sama buat ibadat yang melampau-lampau pun tak mau. Berdoa kan, melampau sangat, tak mau juga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha kan, Aisyah kata Nabi kalau dia semayang malam tak lebih daripada 11 rakaat.
Tak lebih daripada 11 rakaat. Tapi 11 rakaat Nabi panjang. 11 rakaat Nabi panjang. Tapi nak ceritanya, cerita hak beratus-ratus rakaat, beribu rakaat, yang ni mengarut. Yang ni mengarut. Tuan-tuan, malam ni malam nisfu Sya'ban, tidak ada amalan khusus. Tapi janganlah sampai tak buat ibadat. Maksud tidak ada ibadat khusus, maksud dia tuan-tuan nak buat ibadat apa yang tuan-tuan senang, tuan-tuan buat. Itu maksud dia. Maknanya malam ni, kalau tuan-tuan nak semayang, semayang. Ustaz, saya nak buat 2 rakaat. 2 rakaat pun boleh. Nak buat 4 pun boleh. Ikut hak kita, senang lah. Lepas tu, Ustaz, kalau saya nak buat 100 juga boleh tak? Ini jenis keras kepala ni. Orang kata ada 100, tak ada 100, dia kata nak buat 100 juga. Dia gini tuan-tuan, sembahyang malam ni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Katalah malam ni tuan-tuan sembahyang, tiba-tiba tengok 1000 rakaat. Kalau dapatlah. Tapi ni contoh melampau lah, kan? Ikut tuan-tuan lah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Cuma yang kita nak bagi tahu, yang sembahyang kita spesifik nak buat sembahyang 100 rakaat nisfu Sya'ban, yang tu tak ada. Tapi tuan-tuan nak buat sembahyang banyak-banyak, itu terpulang kepada tuan-tuan. Agama memang suka kalau tuan-tuan buat ibadat banyak. Tapi jangan melampau lah. Jangan melampau. Tuan-tuan buat berapa rakaat? 10 rakaat ke berapa rakaat? Buat. Tuan-tuan nak baca Quran malam ni, tak mau sembahyang. Ustaz, saya rasa tak larat lah nak sembahyang. Nak baca Quran, boleh tak? Baca Quran. Ustaz, saya baca, saya tak larat. Ustaz, nak dengar Quran, boleh tak? Dengar Quran, pasang smartphone kan? Smartphone, video, TV, semua sekarang ni dah canggih dah. YouTube kan? Dengar Quran. Kita nak sembahyang, kita dah tak larat, dah bekerja, dah teruk dah hari ni, kita nak dengar Quran. Buat. Ataupun nak doa je kepada Allah Ta'ala malam ni kan. Kita ada banyak masalah, anak kita gitulah, suami kita ginilah. Dahlah semalam Nilofa dah kahwin dah. Kawan-kawan duk hantar macam-macam gambar kat WhatsApp tuan-tuan. Saya kata apalah dia orang ni, Nilofa kahwin pun sibuk. Biarlah dia kahwin, apa masalahnya? Adalah kawan-kawan duduk mengusik, masing-masing duduk mengusik, dah umur dah tua-tua belakang, dah pakat mengusik ya. Oh, malam ni ada orang tak boleh tidur lah. Pakat duduk mengusik. Tuan-tuan, tak apalah, apa-apa pun, yang penting kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar ni dia mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata, termasuk amalan yang tidak diajar oleh Nabi ialah sembahyang raghaib pada malam Jumaat pertama bulan Sya'ban dan sembahyang nisfu Sya'ban. Kata sembahyang nisfu Sya'ban ni tak ada, kan? Tidak ada yang sahih. Dan Imam Nawawi dan para ulama lain mengingkari sembahyang yang sebut sembahyang nisfu Sya'ban, sembahyang yang macam ni tak ada. Tapi bukan bermaksud dilarang tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan kena pandai beza tu. Bukan larang tuan-tuan sembahyang. Yang dilarang ialah tuan-tuan kata ada sembahyang nisfu Sya'ban, yang tu tak ada. Tapi yang adanya ialah memperbanyakkan ibadat tanpa spesifik ibadat apa. Jadi tuan-tuan rebutlah peluang malam ni, kan? Memang ramai ulama, Syekh Yusuf Qaradawi dan sebagainya, yang mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban memang ada keutamaan, ada kelebihan, ada fadilat dia. Jadi buat baik, banyakkan buat baik. Siapa yang ada mak, telefon kat mak malam ni, cakap dengan mak, hiburkan hati ibu kita, hiburkan hati ayah kita. Kalau mak kita uzur dah, pakai pampers apa semua, malam ni bagi cantik-cantik kat dia, bagi wangi apa semua, tanya pasal apa hang buat elok sangat malam ni. Biasa malam lain cincai je, lebih kurang je kan. Malam ni special, kita layan mak kita yang uzur, kan, ayah kita yang uzur. Pasal apa? Malam ni malam nisfu Sya'ban, kan? Contohnya, kan? Ataupun malam ni kita nak buat kenduri, nak ajak kawan-kawan dan sebagainya, ataupun kita malas kenduri, pergi kat kedai bagi duit 100 ke 200 kat kedai, buatlah apa-apa pun. Yang penting setiap orang rebut peluang itu berdasarkan kepada kemampuan masing-masing, berdasarkan kepada kesenangan masing-masing, kan, kecenderungan masing-masing. Yang tak bolehnya kita biarkan dia berlalu begitu saja, rugilah. Sebab para tabi'in, kan, para tabi'in banyak buat ibadat. Apabila
malam nisfu Sya'ban. Jadi mudah-mudahan saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, sedikit sebanyak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kita dapat balasan syurga firdaus daripada Allah taala, setinggi-tinggi syurga yang paling tinggi di sisi Allah taala yang paling dekat dengan Arasy Ar-Rahman, insya-Allah. آمين يا رب العالمين والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.